Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk. Kita baru masuk tajuk, iaitu tajuk hukum bersuci. Kita berhenti hari itu ni, tajuk kecil dia Islam mengambil berat. Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Jadi selama ni kita duk belajar, baru kita masuk tajuk dia. Rasa macam lama dah mengaji, baru kita masuk tajuk. Bulan sudah kita baru masuk tajuk. Sebelum ni baru muqaddimah. Muqaddimah sebelum kita nak masuk. Bukan banyak tajuk pun. Kita nak belajar dalam kitab jilid pertama ni, tajuk yang besar yang kita duk sebut selalu, dua tajuk sahaja, iaitu bersuci dan juga semayang. Dua tajuk yang besar, dan berpuluh-puluh tajuk kecil. Dia ada juga tajuk lain, tapi tajuk yang utama, yang besar, ada dua tajuk ni lah, iaitu bersuci dan juga semayang. Sebab tajuk ni tajuk yang utama. Yang kita sebut dah sebelum ni, tajuk ni benda yang sangat penting. Bersuci dan juga sembahyang. Kita nampak macam bersuci, nampak macam biasa-biasa. Orang KL kata biasa-biasa. Tapi hakikatnya
Walaupun kita nampak tak tahu mana, tapi kita kena ingat satu hadis Nabi sebut, nanti di mahsyar nanti setelah kita ditimbang di atas neraca timbangan mizan, lepas tu kita akan melintasi sirat. Setengah orang kata siratul mustaqim, bukan yang tu. Sirat mustaqim ni jalan yang lurus. Sirat, atas jabatan. Setengah kita dengar juga kadang-kadang ya, kita akan melintasi siratul mustaqim. Itu jalan yang lurus. Sirat jabatan yang Nabi kata lebih halus daripada rambut. Bayangkan, boleh bayang tak? Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Nak bayang pun tak boleh nak bayang dah macam mana. Nak lintas tu, kita naik atas papan pun rasa nak lintas nak sungai ke, nak lintas parit, di sana ada batang kayu ke, ada papan pun boleh jalan tak? Boleh tapi tu pun tuhuyung hayang jugalah nak lintas. Selalunya kita naik papan tu ketika mana? Tuan-tuan ingat tak? Ketika nak test lesen motor. Atas papan kan dia buat papan macam tembok papan tu. Tu pun berapa kali cikgu dia ajak nak naik tu pun 2, 3, 4 kali. 2, 3 hari baru boleh naik papan tu. Ni Nabi sebut sirat tu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Dan di sana ada rock block, ada 7 rock block yang kita nak tempuh. Kalau kita lah ni COVID-19, ada rock block lah, daerah-daerah nak masuk tak boleh, di sana ada rock block. Cuma hari ni alhamdulillah lah, nampak rasa lega sikit di Kedah, 1 kes. Alhamdulillah, dengan pekerjasama kita, SOP kita ikut ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Bukan hanya kita di Kedahnya ni, nampak tempat-tempat lain ada peningkatan. Pulau Pinang dengan yang tinggi sekali Sabah. Maksudnya apa? Kita nak lintas tu pun rock block pun kita rasa ketak dah. Kita rasa takut dah. Yang jabatan tu Nabi kata lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Di sana Nabi kata ada rock blocknya. Salah satu rock block ialah sembahyang. Salah satu rock block ialah bersuci. Agak-agak lepas dah ayat ni. Belum lagi noh hak 2 kalimah syahadah, belum lagi hak puasa, belum lagi hak zakat, belum lagi hak haji, belum lagi. 2 ini tajuk 2 ni pun di sana ada rock block. Salah satu rock block sembahyang. Salah satu rock block bersuci. Kalau sembahyang, kalau bersuci lepas, sembahyang tak lepas juga. Kalau bersuci tak lepas, sembahyang lepas dah agak-agak? Tak lepas Sebab apa? Syarat nak sembahyang kena suci. Kalau bersuci tu dah tak lepas, sembahyang tak lepas haji tak lepas juga. Sebab ketika kita nak tawaf mesti suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Tak lepas juga kita kena tarik daripada pengawet yang akan tarik masuk ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni kita rasa takut, kita nak kena belajar ni tak habis-habis. Belajar ni sampai mati pun nak kena belajar. Masuk dalam liang lahat, dalam alam barzah juga. Selalu tok imam, orang duk baca talqin, duk ajak lagi. Depa dengar, Nabi kata depa tu lebih dengar daripada kita dengar lagi. Orang yang duduk dalam alam barzah tu Nabi kata depa tu lebih dengar daripada kita dengar. Depa tu lebih jelas dengar, sehingga Nabi kata tapak kaki pun depa hak sereh-sereh kita balik tu pun depa Nabi sebut mereka akan dengar tuan-tuan. Jadi mengaji ni tak habis-habis lah kita mengaji tak apa. Kalau hak kita tak tahu jadi wajib mengaji. Kalau dah hak tahu jadi sunat mai mengaji malam ni.
Kita tahu belakang dah. Cuma mai ni, mai kita nak ulang kaji, dapat pahala sunat. Betul? Semua pakat tahu. Itu saya duk sebut di mana-mana pun, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, saya mai ni bukan nak mengajak tuan-tuan, nak mai nak kongsi-kongsi, nak mai nak ulang kaji. Saya pun boleh peringat, tuan-tuan pun boleh peringat juga. Kita sama-sama beri peringatan. Sebab apa? Hak kadang-kadang hak duk peringat ni pun kadang-kadang dia lupa. Contohnya hari raya, selalu saya sebut. Hari raya, siapa yang bagi peringatan ketika nak semayang raya tu? Tok Imam. Kau perasan tak Tok Imam bangkit sebelum nak semayang Aidilfitri, sebelum nak semayang Aidil Adha, Imam akan bangkit. Tuan-tuan, kafiat semayang Aidilfitri, lafaz niatnya usolli. Lepas tu takbir, lepas tu takbir, baca doa iftitah, lepas tu takbir 7 kali. Perasan tak dia sebut? Saat lagi dia jadi imam, dia pun lupa juga. Tuhan duk beringat. Dia pula lepas doa kita terus bismillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah. Dia pun tak takbir 7 kali diselangi dengan tasbih. Dia pun tak takbir. Tuhan duk beritahu tu. Dia pun lupa. Sembahyang sah dah. Sembahyang sah sunat. Dia pun lupa. Tambah hak duk peringat pun lupa. Hak diberi peringatan lagi lupa. Tu kita nak kena duk ingat selalu. Beri peringatan selalu. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang lupa. Macam kita main sembahyang lah. Kita main sembahyang lah. Allah nak kita main sembahyang supaya kita apabila kita main sembahyang ingat kepada Allah. Dengan sembahyang manusia akan ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Beberapa kali kita sebut nama Allah. Allah nak hamba-hambanya berhenti lebih kurang 10 minit, tak makan, tak minum, tak bercakap, suruh sembahyang. Sembahyang apa? Dalam sembahyang, sekurang-kurangnya dalam sembahyang, kita ingat siapa? Ingat Allah. Tu pun ingat lain juga. Tengah duk sembahyang tu, waktu lain okeylah, masa duk makan, masa duk sembang dengan kawan-kawan, kadang-kadang lupalah juga kepada Allah. Apa duk makan nasi kandang sedang, duk balu makan, duk minum, duk sembang kawan-kawan, kadang-kadang lupa juga. Lepas makan, lupa nak kata alhamdulillah. Tak apa lagi. Ni duk tengah sembahyang ni. 10 minit sembahyang, 5 minit sembahyang, duk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tu pun lupa Allah. Ingat dia masa mana? Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah mayang ke? Lupa dia. Duk sembahyang pun lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambahlah tak sembahyang. Tu Allah nak apabila kita main sembahyang ni, Allah nak hamba-hambanya ingat. Samalah kita main mengaji ni supaya kita beringat selalu bagi kesedaran, kuat iman kita untuk kita rajin beribadat pada Allah. Jadi pada bulan sudah kita menghuraikan Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci, ambil berat sungguh, termasuk dalam syarat sah sembahyang. Dia bukan rukun sembahyang, dia mukadimah sebelum nak sembahyang. Syaratnya kena suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Syarat mukadimah, kalau tak sempurna yang ni, sembahyanglah dari sampai ke matu pun. Ustaz nak tahu dah, dia sujud Ustaz, seminggu dia sujud sembahyang. Tu dia seminggu sujud, ada tak? Tak ada lah. Kalau pun dia sujud seminggu sembahyang, seminggu sujud, sembahyang dia sah tak? Tak sah sembahyang dia. Walaupun dia sembahyang tu dia berdiri 2 jam pun. Contohnya dia sembahyang di rumah, sembahyang sunat. Rakaat pertama Al-Baqarah agak baca. Al-Baqarah dia balun. Rakaat yang kedua An-Nisa. Tu dia sampai pagi. Lebih kurang dekat 6 juzuk dia sembahyang. Contohlah kita kata. Tapi kadang-kadang kita duk dengar duk pi juga sembahyang tasbih. Dia tasbih ni tuan-tuan, kalau nak jadi imam janganlah baca lambat-lambat.
Ni hak rokok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala nak sampai 10 kali tu. Nu hak belakang nu maklum kita tok wan kita tang-tanglah dia tu imam muda dia belum sunat baca cepat-cepat. Ada tuan-tuan sembahyang sunat tasbih tuan-tuan 300 tasbih 4 rakaat. Ni rokok ni Allahu akbar subhanallah walhamdulillah dia baca satu-satunya tu. Bayang nak sampai 10 kali banyak mana? Bayangkan masa sujud tu 10 kali. Bayangkan baca lambat-lambat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala 10 kali. Oi jenuh lah maklum kata lain kali tobat lah aku tak mau dah. Tak mau sembahyang lah sunat tasbih. Tak apa ya kita nak di imam ingat belakang-belakang. Bukan kata sembahyang sunat tasbih. Sembahyang fardu pun sama. Tengok di belakang kita tu siapa. Mentang-mentang lah kita ni kuat, tuan-tuan muda tu dia kita balum 2 lai. No belakang kita tu kena tanya sebelum kita nak sembahyang hak panjang-panjang minta persetujuan daripada makmum. Ni tu makmum malam ni anak nak baca Al-Baqarah setuju tak? Siapa setuju dah? Tak payah tak imam oi qul wallahu inna a'taina dah. Satgi tu imam balik rumah tu imam balung lah sembahyang sunat satgi balung Baqarah mayang hak sederhana dah lah. Bapa hak di belakang kita tu lutut pun sakit gok macam-macam lah sakit kecuali tempat tu muda-muda belaka okey kita pelik tuan-tuan mayang hak di masjid sinilah cerita di Afrika tu mai tempat surau masjid dia balung panjang dia umur qul wallahu inna a'taina mai jadi dia balung tuan-tuan tang-tanglah dia hafal Quran. Baca hak ringan-ringan dah lah. Hukumnya makruh kadang-kadang ganggu menyebabkan orang sembahyang tak khusyuk ataupun keperluan orang ada hajat. Orang tu mai hari tu lepas tu dia tak mai. Dia nak mai hari tu baru dia nak mai nak jinak-jinak dengan rumah Allah. Malam tu kita balung rakaat pertama tengah jam dah. Tengah jam dia balung. Kecuali hang sembahyang seorang-seorang hang ikut hang lah. Nak balun 2 jam pun tak apa. Macam mana sahabat-sahabat 1 rakaat khatam Al-Quran. 2 rakaat khatam Al-Quran boleh baik. Jadi malam ni kita sambung lagi iaitu kita berhenti hari tu yang ketiga no. Ada kita tak? Yang ketiga no? Yang ketiga. Yang ketiga dekat nak habis baik. Ini kita lambat tuan-tuan. Tak masuk tajuk ke nak masa nak habis nah. Sebab masa kita tak boleh lama lah ni ikut SOP tapi tak apa lebih sikit-sikit kita pakai alai lah lebih sikit-sikit 2, 3, 4 minit tak apalah kot no. Baik. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumin amin. Yang ketiga perintah supaya memotong kuku membersih gigi dan pakaian. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsum minal fitrah al-khitanu wal istihdadu wa naqful ibti wa taqlimul azafir wa qassus syarif. Ini fitrah semula jadi yang Nabi sebut 5 perkara benda yang fitrah. Kalau kita tak buat yang ni maksudnya apa? Langgar fitrah kebiasaan manusia memang nak macam ni lah. Kalau kita tak buat hak fitrah hidup kita ni memang kita ni langgar daripada fitrah semula jadi manusia. Yang pertama dia kata berkhatan ataupun kita kata sunat kita kata ni. Sunat sebab apa kita kata sunat? Sebab kita buat tu belum balik kita buat dah. Jadi kalau balik wajib kena khitam. Kita selalunya belum balik tu sunat kita buat awal. Kita kata bersunat lah, kita kata berkhitan. Ini kewajipan apa? Nak membersih. Sebab apa? Kalau tidak bersih, sembahyang kita pun tak sempurna. Sebab apa? Di hujung-hujung kulit tu ada najis yang bertakung. Maka
Sebab kita nak semayang, syaratnya nak bersuci, syaratnya nak kena suci, potong tu jadi wajib. Tu hak benda-benda yang nak nyebabkan benda tu sah, perbuatan kita tu hak benda yang hak perbuatan kita benda tu akan jadi wajib. Sebagai contohlah, nanti kita akan jumpa tajuk mandi wajib. Contohnya mandi wajib, kalau kita mandi dalam keadaan berdiri, sah tak mandi wajib kita? Sama ada lelaki atau perempuan mandi dalam keadaan berdiri, sah tak mandi wajib kita? Tak sah. Sebab apa? Apabila kita berdiri, kawasan-kawasan yang berlapis seperti tempat-tempat sulit tu kena ayak dah agak-agak. Orang perempuan pun tak kena ayak, orang lelaki pun tak kena ayak. Kawasan-kawasan yang sulit, maka duduk tu jadi wajib. Duduk tu jadi wajib. Kerana apa? Dengan duduk tu menyebabkan ayak terkena pada kawasan-kawasan yang berlapis. Kalau semayang mandi berdiri tak sah. Mandi 3 kolah pun tak sah. Apa? Joreh-joreh hak kawasan yang sulit tu berlapis, dia akan kepit, tak kena bahagian celah-celah, tak kena. Bila tak kena, walaupun bahagian yang paling kecil tak kena, walaupun sebahagian yang paling kecil tak kena, maka mandi wajib kita tak sah. Maka nak kena tu nak kena apa? Nak kena duduk. Maka duduk tu jadi wajib. Tu kita mandi wajib tu, duduk tu wajib. Sebab apa? Dengan duduk akan terbuka. Nanti kita akan bicara nanti kita akan tunjuk. Maksudnya lah kita mandi wajib dah. Lah kita mandi wajib lah, bagi sempurna lah mandi wajib kita. Kalau mandi wajib kita tak sempurna, maka wuduk kita tak sempurna. Bila wuduk kita tak sempurna, mayang kita tak sempurna, tak diterima. Letih dah ibadat kita? Letih. Balik di akhirat besok Allah beritahu, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu baru bab hukum syara. Belum bab ilmu usul, belum lagi bab ilmu usul lagi, belum lagi ilmu akhlak, belum lagi ilmu tauhid dan sebagainya. Banyak lagi ilmu yang hak kita nak kena tahu. Hak tu baru hak luaran kita. Hak tu hak namanya Islam. Nampak luaran kita. Hak dalaman hak tu lain pula, bab lain pula. Hak penyucian diri hak bab lain pula. Banyak tajuk-tajuk, banyak benda-benda yang kita nak kena ambil tahu. Sekurang-kurangnya kita main mengaji lah, bukan lama pun. Dalam masa 24 jam, bukan 24 jam kita main mengaji. Ustaz pun tak ada mengajak 24 jam. Yang dakwah dan yang lama siang malam siapa selalu saya sebut, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dia boleh lah. Allah sebut dalam surah Nuh ayat 5, qala rabbi da'autani qaumi lailan wa nahara. Aku wahai Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku siang dan malam. Dia sakan kita malam saja, malam pun 1 jam. Saya lagi balik tak apa nak duduk sini telur angkat tangan. Tak mau saya pun nak balik. Saya lagi ni sejam balik. Lah tambah lah Covid ni tak sampai sejam 30 minit habis 30 minit tek untuk bila melilau dah. Pi mai nak azan dah. Bunyi je depa kena azan dah. Apa memang tugas dia. Tugas azan kita nak marah dah. Depa suruh azan, dia kata bunyi tu tu bila azan. Bunyi tek-tek dia melilau, dia nak azan. Tak apalah, tu kerja dia. Kerja azan, kerja nak panggil orang ingat senang tuan-tuan. Kerja nak panggil orang mai sembahyang pahalanya. Tak tahulah Nabi sebut. Kalau orang tahu kelebihan dosa pertama dan azan, nescaya mereka akan buat undi. Macam pilihan raya tu nak jadi Tok Bilal, ingat senang. Cuma hak nak azan tu suara sedap lah. Hak kita yang tak sedap tak payah duk azan. Selagi budak nak main pun tak jadi main. Apa dia dengar macam hantu, bakat lari habis. Nak main sembahyang subuh selalu Tok Bilal azan sedap, as-salatu khairum minan naum. Sonok orang-orang budak-budak kaya bersuka main. Pagi tu kita pergi azan dengar macam hantu. Lari tuan-tuan. Tak jadi main. Tu orang azan suara dia sedap. Orang dengar pun nak main.
terasa tertarik. Baik. Dia kata bersunat, bercukur bulu ari-ari. Mencabut bulu ketiak, memotong kuku. Hak ni hak benar. Jangan kadang-kadang bulu hidung dengan misai tu sekali pengotok sangat bulu misai dengan bulu hidung sekali. Potonglah bagi elok sikit. Ni kadang-kadang misai dengan janggut pun tertutup habis mulut. Mau potonglah sikit bagi nampak handsome sikit. Ni kadang-kadang minum air tu misai tu celup dalam air kopi tu lekat habis koktel tu. Bagilah nampak kemas sikit, potong bagi elok-elok sikit, gunting bagi elok-elok sikit. Ataupun tak mampu nak juga cukup misai bagi nampak elok sikit, bagi sempurna sikit. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Allah Subhanahu Wa Taala tu cantik dan Allah suka kepada cantik. Ni belum tuan-tuan. Tu kadang-kadang bini pun nak ikut. Kan sunnah Nabi. Nabi minum bekas Aisyah minum bekas Nabi. Bini kalau hak kita, dia kata ustaz nak minum macam mana ustaz? Suami saya minum ustaz. Misai pun masuk layak. Geli ustaz nak minum. Bini kita pun geli bagilah handsome macam dulu-dulu masa zaman muda-muda kan handsome kita. Cuba balik tengok gambar lah hak lama-lama tu. Kan handsome. Potong bagi elok. Gunting kuku potong misai bagi elok. Jaga elok-elok. Bagi kemas rapi. Sebab apa Islam ni suka kepada bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ni fitrah manusia dia kata, iaitu bersunat, bercukur bulu ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Baik. Al-Bukhari. Lebih tak apa kah? Tak apa ni? Tak apa. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salati. Laula an asyqa alayya ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Sekiranya tidak membebankan ke atas umatku, nescaya aku akan perintahkan supaya bersugi dulu sebelum sembahyang. Maksudnya jadi wajib. Itu setengah kalau Imam Ahmad bin Habban bersugi itu adalah wajib. Berqamar-qamar itu adalah wajib. Kalau kita depa tengok kita hak Imam Syafi'i ni, awal-awal sembahyang tak sah dah kita ni. Tu kadang-kadang Ustaz boleh dah saya nak ikut Imam Hanafi sentuh perempuan tak batal. Depa tuan-tuan mazhab Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik kalau tengok kita awal-awal tak sah dah kita. Depa berqamar-qamar bersugi tu adalah wajib bagi depa. Kita sunat kita bersugi itu termasuk dalam sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Depa awal-awal dah batal dah tengok kita ambil wudu. Contohnya Imam Hanafi ketika sapu kepala 1/4. Kita dah buat 3 ikut Hanafi ni, hak sapu di ubun tu 1/4. 1/4 kepala Imam Hanafi. Hak Imam Syafi'i kena selai pun tak apa dah. Kena selai pun tak apa dah. Kalau dulu-dulu kita mengilu ustaz-ustaz begitu tu. Kalau kena surat, kena selai tu, kena hak ujung tu. Rambut kita selai, kena hak ujung tu. Yang tu pun tak apa dah Imam Syafi'i. Walaupun dengan selai rambut sah dah, tapi kita tak sapu lah macam tu. Selalunya kita ambil sapu di ubun. Ni hak Imam Hanafi, sapu di ubun 1/4. Kita ikut. Tapi kalau ikut Imam Malik, sapu sekalian kepala. Kalau cara hak Imam Hanafi pun depa tak sah dah. Depa sapu sekalian kepala. Kita sapu sekalian kepala adalah sunat. Tu kita buat tu hak sempurna tu, kita menyempurnakan hak imam-imam lain. Hak fardu wuduk kita buat ada 6 tapi hak sunat yang kita akan jumpa nanti ada 18 sunat tu menyempurnakan hak mazhab lain hak jadi wajib. Contohnya berqamar-qamar. Kita sunat berqamar-qamar. Masuk air dalam hidung kita sunat tapi hak mazhab lain depa tu wajib. Walaupun kita buat tu seolah-olah apa kita menyempurnakan juga mazhab lain. Ni kita kadang-kadang ambil hak mudah hak depa. Boleh anda Ustaz saya nak ikut Imam Hanafi sentuh tak batal.
Boleh tak? Boleh dengan syarat hak lain pun kena ikut juga. Sembahyang jemaah pun wajib juga. Sembahyang jemaah ni wajib depa kita fardu kifayah. Yang kita mai orang lain tak payah. Kita tuan-tuan. Jadi kita iman nafi, maksudnya apa? Bersugi adalah sunat muakkad. Cuma hak benda ni kita akan jumpa nanti hak sunat wuduk dia sebut dalam kitab ni ada 18 sunat wuduk. Salah satu daripadanya ialah bersugi. Cuma kadang-kadang kita lupa nak niat. Contoh, kita berwuduk tu kita bersugi tak? Selalunya dak kot no. Kita bersugi masa mana? Masa mandi tu. Tu masa kita nak berwuduk. Masa kita mandi tu niat siap-siap hak bersugi ni sebab kita nak buat hak sunat wuduk. Yang kita basuh tangan tu kadang-kadang apa? Kadang-kadang basuh macam tu tak niat pun. Basuh tangan tu adalah sunat. Tu kita kena niat juga ni. Bismillahirrahmanirrahim nak basuh tangan tu. Niat ini sunat wuduk. Bukan kadang-kadang basuh sajalah. Bersugi tu dapat pahala bersih tu lah. Tak dapat pahala muakkad iaitu bersugi. Kenapa? Berdalil dengan hadis ni, kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan bersugi dulu sebelum sembahyang. Jadi wajib kalau tak bersugi tak sah sembahyang kita. Kalau hak mazhab lain lah, kita sunat muakkad. Sunat-sunat yang sangat tuntut. Jadi kita bersugi. Kita bersugi selalunya kita mandi. Tu kadang-kadang hak sahabat-sahabat kita hak insya-Allah tu mai tu depa buat sugi. Buat sugi itu bagus jugalah. Niat bersugi tu hak batang sugi tu. Cuma kadang-kadang saya pernah tegur jugalah. Kadang-kadang bersugi tu bagus. Lepas bersugi tu boh dalam pakit kita. Jangan tak depan tu. Yang kadang-kadang dia bersugi tak di depan tempat dia sujud tu. Tempat yang sugi tu tak laku hidung kita. Hak dia sugi tu sunat. Hak ganggu hak jiran tu hukumnya berdosa. Kita ganggu dah orang sembahyang. Dah sembahyang tak kosong kita dah Allahu Akbar tu dia sugi dia. Sampai lekat kayu kita sembahyang pun tak kosong dah. Sekali lagi kita sujud pula, sujud tempat dia, letak sugi tu dekat hidung kita ganggu dah. Apa hukum mengganggu orang sembahyang? Ganggu ni bukan suara saja, bau juga adalah ganggu. Ni kena jagalah. Walaupun kita ikut sunnah Nabi, lepas kita bersugi tu bohlah dalam poket kita, jangan tak depan tu. Apa? Ganggu orang sembahyang. Baik. Jadi setiap kalimah ini kita niatlah. Menurut riwayat Imam Ahmad, di akhir hadis tersebut, ketika setiap kali berwuduk kita tulis sunat kita bersugi. Sebab apa? Dengan bersugi tu kita nak menghilangkan bau mulut kita, nak menghilangkan sisa-sisa makanan. Sebab apa? Kalau kita tak bersugi sat lagi, kita pula duk baca-baca keluar macam-macam. Dia kita pun kita duk baca Fatihah kan, baca surah kan, kita tengok keluar nasi seketir. Telan habis dah. Makan walaupun sedikit batal sembahyang kita. Nak kena jaga. Kadang-kadang dia keluar dia main-main dengan lidah dia ludah. Buang najis dalam rumah Allah hukumnya berdosa. Jaga tuan-tuan. Nak buang dalam pakit kita. Jangan buang dalam rumah Allah Taala. Mencemarkan kesucian rumah Allah SWT hukumnya berdosa. Jangan main-main. Kita buat lebih kurang. Dengan rumah Allah kita jangan buat lebih kurang. Naknya buang ni cucuh ke dalam ludah buah sejadah. Ada tuan-tuan. Kong dia buang dalam bekas apa nu bekas aduk buah ni bekas itulah bekas aduk sapu tik cicak tu. Dia kuat-kuat ludah dalam tu. Sama juga mencemarkan kesucian rumah Allah. Sama juga kita tuan-tuan jumpa tik cicak, buang tik cicak, sapu-sapu jangan tak di tepi tu. Sama juga kita mencemarkan rumah Allah. Macam mana? Ambil buang tu. Kita nak suruh siapa buang lagi, dah kita ambil buang tak tepi tak dalam rumah Allah juga. Kita buang, pergi buang lantung sampah nak membersihkan rumah Allah. Jangan tunggu Tok Siap. Ni kita dah marah kat Tok Siap makan gaji buta lah. Tik cicak berlambak-lambak lah marah dia. Dia diberi tugasan. Kadang-kadang kita nak juga yang Nabi kata, orang yang bersih rumah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bina dia istana dalam syurga. Awak kita nak bagi ke Tok Siap istana, kita tak mau. Kita pun nak juga istana. Baik. Kita berhabis lewat sikit tak apa no.
Abu Daud meriwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara-saudara kamu, maka berelokkanlah bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu sehingga kamu menjadi tahi lalat di kalangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan ketaluan dalam perkataan dan perbuatan. Maksud bekalan rihal ialah semua barang diperlukan untuk perjalanan seperti bekas-bekas dan lain-lain diletakkan di atas belakang unta. Maksud menjadi tahi lalat di kalangan manusia ialah menonjol yang berbeza daripada orang senyawa segan. Kita ni orang, kalau kita jaga kebersihan ni, orang lain pun tak beranilah nak buat lebih kurang. Kalau kita ni orang yang bersih, anak-anak kita pun akan hormat kita. Kalau kita ni akhlak yang baik, insya-Allah kalau kita ada, orang tak akan cakap benda-benda yang tak elok. Orang tak akan cakap lah nuntut imam dah. Duk semang seronok, mai betul imam, mai ustaz, nya baba. Sebab kita ni orang yang menunjuk. Orang tak, maksud dengan ada kita, hak benda-benda yang maksiat orang tak buat dah. Sebagai contoh lah, kita pergi kenori, rumah kenori tu buat karaoke dah contoh. Kita tak pergi pun, mereka duk mengaji kita. Kita pun pergi lah nak makan kenori, pergi mereka duk karaoke. Kita pun sampai, bini kita bang, mereka buat karaoke pun takkan mereka kata apa pula ni, duk karaoke ni, dung ni. Kita pun tutup pintu, baik tutup dia alam kereta, automatik depa tukar panggilan haji pun hajilah. Sekurang-kurangnya kita pi ada perubahan. Kita pi tu benda-benda maksiat akan terhindar. Kenapa? Orang akan respect kita. Tapi kalau kita pun lebih kurang, tu orang pi tu orang pasang kuat lagi. Orang pi tu bukan kata tadi lagu slow, kita pi tu tukar tu boleh dekat lagu disco lagi zakat. Orang tak hormat kat kita. Kita nak jadi tu. Kalau kita bersih, kita jaga sungguh-sungguh sehingga orang tengok kita, orang nak buat benda-benda yang tak elok pun orang tak berani. Kita nak macam tu. Aura kita tu, dia kata sebagai orang yang menonjol. Dan berbeza dengan orang, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah kasih kepada orang suka bertabat dan kasih kepada orang-orang yang bersuci. Ini Allah suka. Yang pertama sekali, suka kepada orang yang bersih dalaman dan suka juga membersih hak luaran. Hak dalaman membersih dengan dosa-dosa. Tu wasiat Nabi, kalau kita nak bersihkan dosa, sekurang-kurangnya tuan-tuan, seumur hidup kita sekali semayang sunat tasbih, sekali sekurang-kurangnya, sekali dalam seumur hidup kita. Apa kita buat, jangan tak buat. Allah Subhanahu taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Riwayat kata termasuk dosa-dosa besar kita, termasuk juga dosa-dosa di antara kita dengan manusia. Amalkan semayang sunat tasbih, tapi dia panjang sikitlah tadi ni, 300 tasbih. Maksudnya kita akan jumpa esok ni hak semayang ni, kita akan jumpa nanti kemudian ni hak semayang sunat, insya-Allah kita akan sentuh nanti. Baik. Sesungguhnya Islam juga telah menjadikan bersuci itu separuh daripada iman. An-nazafatu minal iman, sebahagian daripada iman. Sebahagian iman. Sabda Rasulullah SAW, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Ni kita ingat, kita sampai tantu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung hikmat. Apakah hikmat Islam mensyariatkan bersuci? Apa hikmatnya? Apa faedahnya? Agama Islam ni ambil berat semua tentang bersuci ni. Apakah hikmatnya? InsyaAllah nanti kita akan hurai hikmat-hikmatnya. Dia ada lebih kurang di sini ada 4 hikmat. Kita akan jumpa pada bulan 11. Bulan 11 dah. Berjalan selit bulan 11. Lepas tu bulan 12 tahun baru dah. Sekejap saja masa berlalu. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman juga tuan-tuan,